Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah khatamin nabiyyin wa sayyidil mursalin wa ala alihi wa ashabihi والتابعين وتابع التابعين ومن سار على نهجهم إلى يوم الدين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم اجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه. أما بعد، إخواني الكرام muslimin yang dikasihi Allah, segala puji hanya bagi Allah Subhanahu wa taala. Syukur kepada Allah Subhanahu wa taala, dengan limpah kurnia Allah Azza wa Jalla kita dapat bertemu semula pada Jumaat ini, tengah hari Jumaat ini, untuk bersama kita duduk dalam beberapa minit ini bagi melihat beberapa ataupun melihat satu ayat Al-Quranul Karim dan juga sebuah hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Moga-moga dengan penekunan yang kita berikan kepada ayat ini serta ulasan para alim ulama terhadap ayat ini mampu mengembalikan kita ataupun semangat kita untuk mempertingkatkan lagi mujahadah ataupun semangat kita untuk beramal soleh dalam kehidupan seharian. Di dalam Al-Quranul Karim, teman-teman yang dikasihi Allah, di dalam surah Fatir ayat 37, Allah Subhanahu wa taala berfirman, surah Fatir ayat 37. Jadi saya mengadu-adukanlah jika teman-teman sebentar ini boleh refer kepada ayat tersebut untuk refresh dan semakan semula. Teman-teman ini kasih Allah. Allah Subhanahu wa taala berfirman, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. وهم يصطرخون فيها ربنا أخرجنا نعمل صالحا غير الذي كنا نعمل أولم نعمركم ما يتذكر فيه من تذكر وجاءكم النبي فذوقوا فما للظالمين من نصير. صدق الله العظيم. Maksud ayat ini, teman-teman yang dikasihi Allah, wahum yastarikhuna fiha, dan mereka yastarikhuna, menjerit-jerit, fiha, di dalamnya. Ayat ini kalau kita lihat dalam sebahagian kitab para alim ulama ambil daripada awal ayat inilah. Sebagai contoh, Al-Imam Nawawi dalam kitabnya Riyadhus Shalihin, dia ambil sebahagian daripada ayat ini sahaja. Jadi bila kita terus membaca ayat ini, fiha, di dalamnya, kata ganti nama, yang mana kita maklum bahawa kata ganti nama perlu ada maknanya untuk difahami, perlu rujuk kepada kata nama zahir yang disebut sebelumnya dalam ayat-ayat terdahulu. Tapi itu sebab kita ambil ayat ini terus, kan tak tahulah itu sebelum itu. Tapi di sini teman-teman yang dikasihi Allah, fiha, di dalamnya, nya itu merujuk kepada neraka. Jadi kalau kita tengok ayat 36 dan sebelumnya, salah silah ataupun rangkaian ayat ini membicarakan tentang keadaan penduduk neraka. Walaupun ceritanya tentang penduduk neraka, tapi
Sebagaimana yang dinyatakan tadi, sebahagian daripada ayat ini diambil oleh para alim ulama untuk membahaskan perkara yang terkandung dalam lafaz ayat tersebut, walaupun tak kait, maknanya walaupun ia berada di tempat perbahasan tentang kata-kata penduduk Melayu, tapi dibahas oleh para alim ulama. Apa yang mereka jeritkan? Rabbana, wahai Tuhan kami, akhrijna, keluarkan kami. Jadi penduduk neraka ni, sebelum neraka tak tahan dengan azab, minta keluar. Akhrijna. Kenapa nak minta keluar? Allah Ta'ala bagi tahu, na'mal salihah, kami nak buat amal salih. Ghayra alladhi kunna na'mal, yang lain dari apa, yang lain daripada apa yang pernah kami kerjakan. Apa yang pernah mereka kerjakan? Kebatilan, kemungkaran, maksiat. Jadi kalau kau balik ke, wahai Tuhan, kami pada kehidupan semula kami tak buat ada amalan-amalan itu, kerja-kerja itu. Ghayra kunna na'mal, ghayra alladhi kunna na'mal, bukan yang dulu kami beramal. Lalu dijawab, Allah Subhanahu wa ta'ala menyatakan, lalu dijawab, awalam nu'ammirkum, awalam nu'ammirkum, bukankah kami telah melanjutkan umur kamu? Itu kita nak bincang. Bukankah kami telah melanjutkan umur kamu? Kataan nu'ammirukum, Syekh Abdul Basmih dia terima melanjutkan umur, maknanya bagi tempoh. Kita hari ini semua ni masuk dalam kategori bagi tempoh lah. Tapi betul ke begitu? Ya betul lah, kita hidup tu bagi tempoh lah kan, ya, teman-teman dikasih Allah. Maknanya ajal kita masih ada. Ajal ni maknanya tempoh. Kematian kita belum bertanda, maknanya kita masih ada tempoh lah. Tapi orang Melayu bila sebut ajal, maknanya kematian kan, gitu. Ila ajalin musamma, kepada satu tempoh yang musamma, dinamakan, yang ditentukan. Baik. Awalam nu'amirkum, bukankah kami telah melanjutkan umur kamu? Ma yatadakkaru fihi man tadakkar, kata Allah Ta'ala. Dia kata, Allah Ta'ala kata, bukankah kami telah melanjutkan umur kamu dan memberikan masa yang cukup untuk berfikir dan beringat? Siapa yang berfikir dan beringat ini? Ma yatadakkaru fihi man tadakkar, apa yang orang yang mengingati dengan mengerti. Sekiranya kita faham inilah, ahli neraka ni masih hidup di dunia qalih, jahat, yang nifaq, orang yang sifat-sifat ini usah buat maksiat, dibagikan umur yang tertentu. Ada orang kata kami nak minta balik semula, nak hidup semula. Allah Ta'ala jawab balik, bukankah umur kamu ini sama, ataupun tempoh umur kamu itu sama dengan sebahagian hamba Allah Ta'ala yang diberi tempoh umurnya, tapi mereka berbeza dengan kamu. Ma yatadakkaru fihi man tadakkar, mengingati padanya orang yang mengingati. Sama umur, kata kita umur 40-an, saya 40-an teman-teman, di ambang masuk pintu 50-an. Teman-teman di sini nikmat yang lebih. Kami umur 50, 40 ni belum tentu sampai ke umur teman-teman, sebahagian bagi teman-teman. Jadi orang muda ni jangan happy sangat. Dia belum tentu sampai umur 60, 70. Orang 60, 70 dia boleh bersyukur pada Allah Ta'ala. Ada orang tak sampai umur 50, tak sampai umur. Kadang-kadang orang muda di belakang kan, dia kata, kami muda lagi. Cakap pada orang lebih sini, orang lebih sini kata, aku dulu pun muda, tapi kau belum tentu sampai umur tu. Tapi cabaran tu bila orang yang diberikan nikmat umur
emas ini teman-teman yang dikasih Allah. Inilah khairukum, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ataupun khairun nas, sebaik-baik manusia ataupun baik kamu firman itu yang hatta saya tak punya. Man tala umuruhu, orang yang panjang umurnya, wa hasuna amaluhu, dan baik amalannya. Baik teman-teman, kasih Allah. Ada kaedah dalam usul fiqh kan, mafhum mukhalafah, kefahaman yang berlawanan. Mana sebaik-baik? Atau kalau sebaik-baik manusia adalah orang yang panjang umurnya dan baik amalannya, pahaman yang berlawanannya, seburuk manusia adalah orang yang panjang umurnya dan teruk amalannya. Kalau pendek amalan, kalau pendek umur teruk amalan, patutlah dia berkosak melakukan kerosakan yang tangguh. Tapi kerana pendek umurnya sekejap lah dia buat kerosakan. Tapi ini orang tu orang yang panjang umur tapi buat kerosakan di atas bumi Allah Subhanahu wa taala. Daripada ayat bukankah kami telah melanjutkan umur kamu dan memberikan masa yang cukup untuk kamu berfikir dan beringat padanya oleh sesiapa yang suka berfikir dan beringat. Waja'akumun nadhir, Allah Ta'ala sebut lagi, waja'akumun nadhir, dan kamu pula telah didatangi oleh an-nadhir. Siapa dia nazir? Nazir ini bukan nazir masjid, tapi teman-teman pada tengah hari ini memang didatangi oleh nazir lah, nazir masjid kuis. Di dalam ayat ini an-nazir ialah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nazir adalah orang yang memberikan peringatan. Waja'akumun nadhir, telah datang kepada kamu orang yang memberi peringatan. Fadruku, Allah Subhanahu wa taala kata kepada ahli neraka, fadruku, maka kamu semua rasakanlah. Laqa ni teman-teman dikasih Allah, kalau kita lihat linguistik Arab, laqa ialah kata kerja. Kata kerja ni mesti ada yang buat. Laqa adalah kata kerja yang diguna pakai pada antara lidah. Jadi kalau manusia pegang dia tak panggil zaqa, saqatil yad, tak. Al-lisan tadhuku, lidah merasa. Jadi perkataan zaqa itu adalah perbuatan lidah. Jadi di sini satu kiasan, seumpama kita merasai adab itu, seumpama lidah merasai makanan. Jadi bahasa yang tinggi diguna pakai di sini. Jadi kalau terjemah bahasa Melayu itu faduku itu rasalah begitu saja. Tapi tidak terserlah dalam terjemahan itu hakikat perkataan zuku yang disebut oleh Allah Ta'ala dalam ayat ini. Tapi untuk bagi faham itu bila terjemah fahamlah, insya-Allah. Fama lidh-dhalimina min nasir, kerana orang-orang yang zalim, inna syirka la dhulmun 'adzim, sesungguhnya syirik itu adalah kezaliman yang begitu besar. Paling besar adalah syirik pada Allah Ta'ala, mengatakan ada Tuhan lain selain Allah. Itu adalah sebesar-besar kezaliman. Jadi kerana orang-orang yang zalim tidak akan beroleh sesiapa pun yang dapat memberikan pertolongan. Jadi di akhirat juga begitulah, di dalam neraka. Itu perihal ahli neraka teman-teman yang dikasihi Allah. Walaupun ayat tersebut cerita tentang maknanya jeritan ahli neraka, balasan, perbualan, respon kepada jeritan ahli neraka itu, namun para ahli ulama fokus kepada ayat awalam nu'ammirkum ma yatadhakkar fihi man tadhakkar wa ja'akumun nadhir. Qala Ibnu Abbas wal muhaqqiqun, Al-Imam An-Nawawi dalam kitabnya Riyadhus Shalihin sebut Abdullah bin Abbas wal muhaqqiqun, dan para ulama yang hebat, yang well established, mengatakan bahawa makna ayat ini
awalam nu'ammirkum sittina sanah. Ini satu pandangan. Bukankah kami telah menghidupkan kamu 60 tahun? Jadi yang bagi tempoh di sini ialah mengikut Al-Imam Nawawi yang mengambil riwayat sampai kepada Allah bin Abbas dan juga al-muhaqqiquna minal ulama yang muktabar mengatakan ini antara pandangan masuk ayat ini ialah hidup 60 tahun. Saya belum. Jadi teman-teman di sini ya, kelihatannya ramai dah 60-an dah pencet ya. Tapi janganlah orang 50-an, 40-an. Ini ayat ni bukan untuk kita ni. Kalau ulama tafsir umur 60, tak apa, kita relax lah. Tak betul pendekatan begitu. InsyaAllah kita termasuk dalam hadis Nabi tadi. Man tala umuruhu wa hasuna amaluhu. Amin ya rabbal alamin. Umur panjang, baik amalan. Supaya insyaAllah nanti bila kitab amalan kita banyak kebaikan yang kita berikan, yang kita buat, amal soleh, infak yang kita berikan kepada orang ramai, insyaAllah. Kata 60 tahun. Dan kata Imam Nawawi ada hadis yang mengatakan bahawa adalah riwayat yang mengukuhkan lagi pandangan Ibn Abbas 60. Waqila kata Imam Nawawi, dan dikatakan. Jadi ini dalam pengriwayatan bila ada ayat pasif dan dikatakan, tak sebut siapa yang kata. Berbanding dengan tadi Ibn Abbas dan para ahli ulama muktabar muhaqqiqun, yang ini kata Imam Nawawi waqila dan dikatakan. Siapa yang kata Imam Nawawi tersebut? Jadi sirah ataupun arah bahasa pengriwayatan yang agak tidak kuat berbanding dengan pandangan yang tadi. Maknahu, sebahagian pandangan mengatakan umur yang disebut dalam ayat ini, bukankah kami telah beri umur kepada kamu? Pandangan yang kedua yang dibawa oleh Imam Nawawi, samaniya asyrata sanah, 18 tahun. Jadi ikut pandangan yang kedua ni, insyaAllah dalam Dewan Salat Utama ini, bahkan yang di luar semua masuk dalam tafsiran yang kedua. Layak ditanya soalan ini. Kenapa kami telah beri kamu umur iaitu 18 tahun? Teman-teman yang dikasih Allah. Dan kata Imam Nawawi lagi pandangan yang ketiga, waqila, dan dikatakan ayat fisik juga, tak sebut siapa berkata. Yang beri tempoh ini, tempoh yang diberikan ini berapa tahun? Ini pandangan yang selalu kita dengar. Paling tidak saya selalu dengar. 40 sanah, 40 tahun. Dan umur 40 tahun ini, teman-teman yang dikasih Allah, adalah peringkat umur yang saya rasa begitu terkenal. Rasulullah SAW mengikut pandangan yang rajih yang terkenal, dilantik menjadi Rasul pada umur 40 tahun. Dalam sebahagian pandangan ulama pengarangan Nabi Yusuf AS, ini kita merujuk kepada peristiwa turunnya surah yang pertama itu masuk kita pada umur 40 tahun. Kalau sebahagian para ahli ulama mengatakan bahawa sejak kejadian, sebelum kejadian Nabi Adam lagi, Allah Ta'ala sudah menentukan bahawa Muhammad itu adalah Nabi dan juga Rasulullah itu dari sudut lain, teman-teman yang dikasih Allah. Itu tak boleh Nabi ada riwayat. Jadi kita merujuk pada umur asbab manusia pada umur 40 tahun. Ya teman-teman yang dikasihi Allah. Kata Imam Nawawi, pandangan ini juga yang 40 ini dipegang oleh Al-Hasan. Al-Hasan tidak sebut nama penuh, tapi ulama mensyarahkan kata-kata Imam Nawawi, Al-Hasan Al-Basri, seingat saya. Ya teman-teman yang dikasihi Allah. Al-Hasan Al-Basri, nama penuhnya Al-Hasan bin Yasar Al-Basri, ayahnya Al-Yasar
Al-Basri, kan berasal daripada Basrah, Basrah. Begitu juga Al-Kalbi, Imam Al-Kalbi, ulama tafsir yang terkenal. Wa Masruq, tokoh-tokoh ini mengatakan masuk ayat ini umum 40. Umum 40. Dan dinukilkan kata Imam Nawawi daripada Abdullah bin Abbas juga, perihal penduduk kota Madinah yang pada zaman salaf, teman-teman yang dikasihi Allah. Ahlul Madinah kan idza balagha ahaduhum 40 sanah. Penduduk kota Madinah apabila mencapai umur 40 tahun, apa mereka buat? Tafarragha lil ibadah. Mula tafarrugh. Tafarrugh ini apa? Konsentrasi. Tolak benda lain, konsentrasi, fokus kepada ibadah umur 40 tahun. Ada orang sambung belajar ini untuk cuti PhD master kan, lepas tu dia kerja, dia dapat cuti 3 tahun ataupun 2 tahun master. Orang Arab panggil tafarruh ad-dirasah. Tafarruh ni dia kosongkan kerja dia tu, dia tak buat apa-apa, dia fokus kepada ad-dirasah, menyiapkan tisi master ataupun tisi PhD. Itu bagi tafarruh ad-dirasah. Di sini sebut tafarragha lil ibadah. Mereka akan mengosongkan, memfokuskan kehidupan mereka hanya untuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kata Imam Nawawi lagi, antara pandangan lain tadi umur 60. Recap balik. 60. 18. 40. Wakila, dan disebut, kata Imam Nawawi, ada juga yang menyebut masuk ayat ini, bukankah kami telah memberi umur kepada kamu, menghidupkan kamu. Sinnul bulugh disebut, umur baligh. Umur baligh. Umur baligh, teman-teman yang dikasihi Allah, kalau dalam mazhab Syafi'i kita maklum umurnya adalah 15 tahun, betul lah, teman-teman yang dikasihi Allah, 15 tahun. Pandangan ulama lain itu berbeza-beza lah. Itu dari sudut fiqh. Wa qila huwal bulugh, dan dikatakan dia adalah umur baligh. Wa qawluhu ta'ala, dan firman Allah Subhanahu wa ta'ala, wa ja'akumun nadhir, dan telah datang kepada kamu orang yang memberi peringatan. Kata Abdullah bin Abbas dan juga jumhur majoriti para ulama, huwa Nabi sallallahu alaihi wasallam, dia adalah An-Nazir, itu peringatan adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tapi ada juga para alim ulama yang mengatakan Nazir itu ialah apa dia? Antara makna lain, An-Nazir telah datang kepada kamu, Nazir peringatan ialah Asy-Syaib. Asy-Syaib dalam bahasa Melayu, Asy-Syaib yang kat kepala, tapi bukan warna hitam, yang warna putih. Ubat, teman-teman yang dikasih. Ubat. Ini berdasarkan adat umum lah. Biasanya orang bila dah berusia ada ubat. Tak dapat nafi lah. Ada sebahagian manusia, orang tak sekolah menengah ada ubat. Saya ingat kawan saya sama umur dengan saya, memang itu panggil orang tua. Sebab apa? Sekolah menengah, tingkatan 1, tingkatan 2, rambut dah berubah. Tapi alhamdulillah masih hidup hingga sekarang. Tapi kita bercakap tentang hukum umum, teman-teman yang dikasihi Allah. Di sebahagian ulama mengatakan waja'akumun nadhir, telah datang kepada kamu yang memberi peringatan. Yang memberi peringatan itu adalah asy-syaibu, iaitu ubat. Teman-teman yang dikasihi Allah, ubat apa lagi? Mata rambut, sakit lutut, yang dulu kita tak ada sakit itulah masa umur muda remaja ya, teman-teman yang dikasihi. Apa lagi? Naik komuter, lupa apa orang kata, tempat berhenti,
Dulu okey je kan, ulang-ulang waktu pejabat, lepas tu tengok tempat lain rupanya kita berhenti. Sudah, kalau sekali okey lagi, tapi mula berlaku beberapa kali, itu indikator teman-teman yang dikasih Allah. Itu saya punya ayat lah. Mata tak nampak, telinga pun tak apa dengar, telinga pun tak apa dengar. Dan ada cerita juga kan, suami isteri dia bagi ayam, rupanya dia lupa nak isteri bagi ayam. Kerana dah lama bersama, hidup sama umur 80. Dia tunjuk ustaz-ustaz bawa cerita lah teman-teman yang dikasih. Dalam satu hadis teman-teman yang dikasih Allah, daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu, ada beberapa minit lagi. Kita azan beberapa 1:17 1:19, insya-Allah. Dalam satu hadis riwayat Al-Imam Al-Bukhari, riwayat Al-Imam Al-Bukhari daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu, daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam, qala, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, a'dzarallahu ila imri'in akhara ajalahu hatta balagha 60 sanah. Rawahu Al-Bukhari. Terjemahan, kata Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, Allah redha kepada Abu Hurairah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, a'dzarallahu ila imri'in. Maknanya apa ya? A'dzarallahu ila imri'in, kata ulama, Allah Ta'ala macam mana? Lam yatruk lahu 'udran, kata Imam Nawawi, tidak memberikan keuzuran, tak ada sebab lah maknanya. Tidak ada sebab. Allah Ta'ala tidak memberikan keuzuran. Itu boleh. Ila imri'in, kepada mana-mana individu. Imri'in itu disebut kata itu dalam keadaan nakirah, tak ada alif lam, tak spesifik. Individu tertentu, mana-mana individu. Tidak ada keuzuran daripada Allah Subhanahu wa taala kepada mana-mana individu yang mana, kata Rasulullah, akhara ajalahu, yang Allah Subhanahu wa taala lewatkan ajalnya, tempohnya, hatta balagha, sehingga dia sampai kepada berapa tahun, kata Rasulullah, 60 sanah, 60 tahun. Jadi tak ada alasan, tak ada keuzuran bila sampai umur 60 tahun. Ini yang disebut oleh Al-Imam Nawawi tadi. Bila kita refer kepada pandangan yang pertama, mengatakan bahawa awalam nu'ammirukum, bukankah kami telah beri umur pada kamu, itu ada ulama, Abdullah bin Abbas sendiri mengatakan maksudnya di situ adalah 60 tahun. Antara yang membantu menghuraikan makna tersebut ialah hadis ini. Tidak ada keuzuran orang yang Allah Subhanahu wa taala bagi tempoh kepada ini sehingga sampai umur 60 tahun. Kata ulama, lam yatruk lahu 'udran idza afhalahu hadhihi muddah. Jadi sudah tidak ada alasan Allah Ta'ala. Maknanya nak kata pula lagi. Nak kata pula lagi. Idza amhalahu hadhihi muddah, kalaulah Allah Subhanahu wa taala memberikan ataupun melewatkan dirinya kepada tempoh ini, teman-teman yang dikasihi Allah. Teman-teman yang dikasihi Allah, sebagian ulama mengatakan hadis ini termasuklah ayat daripada surah yang kita bacakan itu tadi, surah Fatir itu. Khususnya hadis, kata ulama, anna Allah Ta'ala, hadis ini memberi faedah bahawa anna Allah Ta'ala, sesungguhnya Allah Subhanahu wa Ta'ala, la yu'aqibu, tidak menghukum, tidak menjatuhkan hukuman, tidak memberikan balasan, tidak memberikan azab, illa, melainkan ba'da iqamatil hujjah, selepas didatangkan hujahan. Kenapa dapat azab ni? Hujahnya begini. Bayangkan dia teman-teman,
Tuhan seluruh alam, nak buat apa saja dia boleh buat, dia Tuhan. Tapi Allah mengajar kita, aku buat begini, hujah aku begini. Tuhan, aku buat begini, hujah kenapa? Antaranya ialah aku telah beri umur tempoh kepada kamu. Yang kedua, telah aku utuskan kepada kamu Rasul. Paling tidak dalam ayat yang kita baca itu tadi, itu hujah Allah Subhanahu wa ta'ala bagi tempoh. Dibangkitkan Rasul. Dalam perbahasan lain banyak teman-teman yang dikasih Allah. Hidayah-hidayah lain yang Allah Subhanahu wa ta'ala berikan dan boleh dijadikan hujah ke atas kita apabila kita dihisab. Antaranya apa? Fitrah. Kullu mauludin yuladu ala fitrah. Setiap bayi yang dilahirkan di atas fitrah. Memang kita keluar, manusia ni keluar daripada rahim ibu kita, perut ibu kita, memang difitrahkan kepada Islam. Muslim atau anak ibu bapa Muslim dan Muslim memang disebut fitrah. Wallahu ta'ala a'lam bis-shawab. Hanya Allah yang mengetahui hakikat sebenarnya. Teman-teman yang dikasihi Allah, mohon ampun, mohon maaf. Moga tazkirah ringkas ini bermanfaat. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Assalamualaikum.